Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bin nasta'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Diharap semua dalam keadaan sihat afiat insya-Allah. Dan hari ini kita teruskan lagi perbincangan kita tentang salat. Dan hari ini saya bersiaran di tempat yang lain. Biasanya ada papan tanda, papan putih. Saya buat catatan. Hari ini kalau tuan-tuan tengok, saya berada di Pejabat Alim Rabbani yang menerbitkan buku tafsir Tuan Guru Ni Abdul Aziz bin Nikmat rahmatullahi alaih. Alhamdulillah, satu pejabat ataupun kedai yang sangat cantik tuan-tuan dan puan-puan sekalian ya. Okey, baik, pada hari ini saya nak bincangkan tentang salatul sunnah, rentetan daripada perbincangan kita yang lepas. Dan seperti biasa, saya akan gunakan buku Fahami Salat Sunat yang lebih kurang 520 muka surat, terbitan Fakih Seni Jais. Tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan dengan harga RM55 dan insya-Allah rasanya ada harga promosi itu. Nanti tuan-tuan dan puan-puan kena tengok sendirilah. Dan hari ini saya nak bincangkan tentang satu topik, adakah boleh kita mengerjakan salat sunat secara berjemaah? Okey. Jadi di sini sebenarnya bila kita sebutkan tentang salatul sunnah, salat sunat ni dia ada dua kategori. Kategori yang pertama adalah salat sunat yang disunatkan berjemaah. Itu seumpama salat 2 hari raya, salat gerhana matahari dan bulan, serta salat sunat istisqa. Dan menurut pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i, salat sunat tarawih pun disunahkan untuk dilakukan secara berjemaah. Tapi dia adalah beberapa isu tentang salat sunat tarawih itu. Okey, tak apa, itu bincang lain. Dan kategori yang kedua adalah salat sunat yang tidak disunatkan berjemaah. Yang lain-lain itulah, sama ada salatul witir, kecuali witir dalam Ramadan, kemudiannya salat sunat rawatib, salat duha, salat tahajud, kecuali tahajud bulan Ramadan, dan lain-lain. Itu semuanya salat sunat yang disunatkan untuk dilakukan secara bersendirian, ya, bukannya secara berjemaah. Namun persoalannya, boleh tak kalau kita solat sunat yang disunatkan berjemaah tadi kita buat sendirian? Jawapannya bolehlah, kerana ia hanya disunatkan berjemaah. Tapi kalau kita katakanlah kita tak sempat untuk solat raya berjemaah, kita balik kampung, kita terperangkap dalam jam yang panjang dan menyesatkan, sampai rumah kampung tu dah pukul 11 pagi, orang dah habis dah solat raya, tinggal kita seorang je. Jadi boleh tak kita nak solat raya sendirian? Jawapannya boleh. Boleh tak kita nak solat raya bersama dengan keluarga kita yang terlambat, isteri kita, anak-anak kita? Jawapannya boleh. Okey. Dan boleh tak kalau kita solat sunat yang disunatkan bersendirian tu kita nak buat secara berjemaah? Ini saya nak bacakan statement yang dibawakan oleh ulama yang terkenal dalam mazhab Syafi'i, Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahmatullahi alaih, yang wafat pada tahun 676 Hijriah. Qala ashabuna tatawwu'us salati darban. Kata ulama-ulama mazhab kami, salat sunat ni dia ada dua bahagian. Darbun, bahagian yang pertama, tusannu fihi al-jama'atu wa huwa al-'id wal kusuf wal istisqa. Salat yang disunatkan berjemaah iaitu salat hari raya, gerhana, salat minta hujan, wa kazat tarawih alal asah, dan begitulah salat tarawih menurut pendapat yang paling sahih. Wa darbun, dan ada bahagian yang kedua, iaitu la tusannu lahul jama'ah lakin law fa'ala jama'atun sah. Salat sunat yang mana tidak disunatkan berjemaah, tapi kalau kita lakukan secara berjemaah, maka salat itu sah, tidak ada masalah. Misalnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada masa kita nak mengajar anak-anak kita salatul duha. Jadi tambah-tambah dalam bulan Ramadan, kita nak kata anak-anak, jom kita salat duha. Dan anak-anak kita pun dia nak belajar salat duha tu apa dia. Okey, tak apalah. Untuk 1-2 hari pertama Ramadan ni kita buat secara berjemaah. Ikut bagaimana cara ayah ataupun mama salat. Okey. Jadi kita pun jadi imam, anak-anak kita ikut. Sehari 2 hari, insya-Allah dibolehkan, tidak ada masalah pun, ya. Ataupun kita katakan kita nak ajak keluarga kita salatul tahajud,
dan kita pun nak membiasakan diri ni, kita buatlah dulu. Okey, yang pertama ni kita buat 2 rakaat secara berjemaah. Selepas itu buatlah sendiri masing-masing. Adakah dibolehkan? Ya, ia dibolehkan. Ataupun contoh yang praktikal, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Kadang-kadang kita pergi ke masjid sedikit terlambat, dan hal itu pun biasa berlaku pada saya kadang-kadang, iaitu kita pergi ke salat maghrib, sampai-sampai orang dah habis dah salat maghrib. Dan kita dapati ada orang bangun untuk mengerjakan salat ba'diyah maghrib. Di situ boleh kita ikut orang yang salat ba'diyah maghrib, sama ada dalam keadaan kita tak merancang ataupun kita rancang dengan dia. Boleh juga. Contohnya kita beritahu orang tu namanya Haji Hashim. Tuan Haji, boleh tak Tuan Haji solat dengan saya sebelum salat maghrib? Okey. Dan di situ kita ada 2 pilihan. Pilihan yang pertama, Haji Hashim jadi imam, kita jadi makmum. Jadi Haji dia solat 2 rakaat je lah, solat ba'diyah maghrib 2 rakaat. Dan kita pula mengerjakan salat maghrib sebanyak 3 rakaat. Okey, selesai. Ataupun Haji kata, kalau awak tak berani nak Haji jadi tok imam, awak nak jadi tok imam. Haji tu suruh kita jadi tok imam. Okey, tak apalah, kita jadi tok imam. Isunya kita salat maghrib 3 rakaat. Haji Hashim pula dia salat ba'diyah 2 rakaat. Maka apa langkah yang sesuai diambil oleh kita? Adakah Haji Hashim salat 3 rakaat? Jawapannya bukan begitu. Tapi kita salat ba'diyah, kita salat maghrib 3 rakaat. Haji Hashim boleh salat sunat sebanyak 4 rakaat. Walaupun ba'diyah maghrib memang 2, tapi sebagai meraihkan kita yang menjadi imam, maka boleh Haji Hashim solat, dia ikut je kita macam salat maghrib, dan bila kita berikan salam, Haji Hashim pun bangun untuk menambah 1 lagi baki rakaat. Dibolehkan. Ya. Jadi di sini menunjukkan pada kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, boleh untuk kita salat sunat secara berjemaah. Ataupun dalam satu isu yang lain, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kadang-kadang berlaku, lepas solat Jumaat, imam mengumumkan, lepas solat Jumaat ni kita ada solat hajat. Jadi tuan-tuan sekalian yang ada ke lapangan, kita solat hajat, ada masalah sekian-sekian, maka kita pula mengejar masa. Kita ni nak solat 2 rakaat je, dan terus kita pun terus nak pergi kerja ke, nak balik rumah ke. Jadi masa tu kita kejar masa tu. Kalau kita nak solat hajat, kemudian kita nak solat ba'diyah Jumaat, dia macam berat sedikit. Jadi kita nak solat 2 rakaat je. Jadi cara yang mudah je, kita boleh saja solat ba'diyah Jumaat 2 rakaat mengikut imam solat hajat. Dan masa kita solat ba'diyah Jumaat tu 2 rakaat mengikut imam solat hajat, kita boleh doalah sekali untuk memenuhi hajat ataupun permintaan orang yang buat permintaan tersebut. Jadi ceritanya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, mana-mana solat sunat yang tidak disunatkan berjemaah, kita boleh buat secara berjemaah apabila memerlukan, dan cumanya kita jangan sengaja berbuat demikian dalam solat-solat tertentu. Contohnya lepas solat zuhur, kita pun umum, jom kita solat ba'diyah zuhur beramai-ramai. Itu tak eloklah, takut dia jadi bid'ah. Okey. Tapi kalau kita bangun solat ba'diyah dan ada orang ikut kita, tidak ada masalah. Dan ada juga satu hadis Nabi SAW, bukan satu, dia ada beberapa hadis yang menunjukkan Nabi sendiri pernah salat sunat berjemaah di rumah kawan dia. Antaranya Nabi salat sunat berjemaah di rumah Ummu Sulaim. Masa tu Nabi menjadi imam. Anas bin Malik duduk belakang Nabi bersama dengan anak yatim, dan belakang sekali adalah Ummu Sulaim. Ada masa yang lain pula, Nabi Muhammad SAW menjadi imam. Kemudiannya Anas duduk sebelah kanan Nabi, dan di belakang mereka ibu Anas Ummu Sulaim dan ibu saudara Anas Ummul Haram. Ada masa pula Itsban bin Malik jemput Nabi Muhammad SAW untuk mengerjakan salat sunat di rumah beliau, dan Nabi pun pergi dengan Abu Bakar, dan masa tu ada lagi sahabat-sahabat lain yang tunggu di rumah Itsban, dan mereka mengerjakan salat sunat berjemaah di rumah Itsban bin Malik. Maknanya boleh tuan-tuan sekalian, bukan tak boleh. Ya. Baik. Jadi di sini untuk perbahasan lebih lanjut, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, teman-teman yang saya kasihi kerana Allah, dapatkan sahaja buku Fahami Salat Sunat, perbahasan menyeluruh dan mendalam. Walaupun ada sedikit sebanyak maklumat yang belum saya masukkan, tapi insya-Allah secara umumnya banyak perbahasan yang telah saya kemukakan dalam buku ini, dan insya-Allah membantu kita dalam salat sunat.
terutamanya dalam bulan Ramadan yang akan datang. Ya, insya-Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.